Kita juga nak membawa anda dan juga mengajak anda untuk kita menggalakkan supaya mereka yang mempunyai tabiat merokok pada ketika ini ataupun dikategorikan sebagai perokok tegar untuk beransur-ansur mengurangkan tabiat tersebut dan sehingga boleh berhenti merokok. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut, kita terus saja mempersilakan dan juga bersama dengan Tuan Muhammad Syahani Abdullah, Penyelaras Kawalan Tembakau Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Buat permulaan, mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang situasi tabiat merokok dan juga berapa peratuskah tabiat merokok dalam kalangan rakyat Malaysia pada ketika ini? Pada masa kini, purata keseluruhan penduduk Malaysia, kajian pada 2019 menunjukkan 21.3% merokok. Itu secara keseluruhan. Tapi kalau kita ambil lelaki dewasa, memang lebih daripada 40% merokok. So itu adalah satu keadaan yang amat membimbangkan. Dan keadaan ini juga boleh dikatakan sama sepanjang 30 tahun yang lepas. So ini memberi satu gambaran bahawa kita perlu ambil langkah-langkah yang lebih berkesan dan committed supaya kita dapat mengurangkan bilangan perokok dan juga mencegah kanak-kanak dan orang muda mula merokok. So barulah kita boleh turunkan peratusan perokok di kalangan penduduk Malaysia. Okey, apabila diceritakan tentang peratusan itu, berapa banyakkah ataupun berapa ramaikah perokok-perokok baru yang mula berjinak-jinak ataupun berkecimpung? Kerana kita sedia maklum, ada kanak-kanak di usia 12 tahun juga sudah pun mula merokok. Jadi ini amat merisaukan. Jadi di pemerhatian dan juga kajian daripada pihak Tuan sendiri, bagaimana peratusan? Kajian ini dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So memang secara berkala kajian ini dilakukan. Tentang berapa ramai yang baru merokok tu saya tiada maklumat. Tetapi memang bandingan angka 2019 adalah turun berbanding dengan angka pada kajian sebelum itu. So itu menunjukkan ada kesan bahawa secara keseluruhan bilangan itu menurun. Walau bagaimanapun secara common sense lah, orang yang meninggal tu dia kurang juga. Tetapi ada yang mula tu menambah. So bermakna dia ada saja perokok baru yang menambahkan ataupun mengekalkan bilangan itu. So kita perlu langkah-langkah supaya kita mencegah orang mula merokok. Itu adalah satu langkah yang paling mudah. Mencegah orang mula merokok itu adalah paling mudah untuk mengurangkan bilangan merokok. Yang perokok tegar ataupun perokok sajalah, untuk nak berhenti merokok adalah satu cabaran yang lebih sukar untuk ditangani. Kalau kita perhatikan, lebih daripada 40% perokok bila di soal ataupun ditanya adakah mereka cuba untuk berhenti merokok, memang lebih daripada 40% cuba untuk berhenti merokok. Tetapi majoriti gagal. So ini juga kita perlu ambil perhatianlah. Usaha untuk berhenti merokok itu bukan tanggungjawab perokok saja, kerana persekitar juga mendorong mereka-mereka yang ingin berhenti merokok gagal untuk berhenti merokok. Terutama di rumah lah. Bukan saja rumah, tapi persekitaran di mana orang lain merokok, itu akan mendorong perokok yang bila sesiapa yang merokok, dia tidak merokok, dia ada craving ataupun ketagihan tu akan mendesak dia untuk merokok. So kalau dia bersorangan, dia yakin untuk berhenti merokok, mungkin dia akan berjaya. Tetapi ada saja teman ajak merokok, ataupun dia pergi makan minum, kawan-kawan merokok. So itu akan mungkin dia terlupa ke ataupun terdorong ke untuk
menggagalkan usaha untuk berhenti merokok. So oleh yang demikian kita harus faham kenapa tempat awam dilarang merokok. Ya. Dia ada 3 sebab tempat awam dilarang merokok. Satu adalah untuk melindungi semua orang daripada bahaya asap rokok. Ya. So kita kena faham asap rokok itu bahaya, dia racun, dia menyebabkan penyakit. Kalau kanak-kanak tu dia alahan boleh jadi menimbulkan asma dan sebagainya. Ya. So melindungi daripada bahaya asap rokok. Yang kedua adalah mendorong ataupun memaksalah perokok kurangkan merokok. So dengan itu lama kelamaan bila kadar merokok itu kurang, perokok akan lebih mudah untuk berhenti merokok. Okey. Yang ketiga adalah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada tabiat merokok supaya mereka tak rasa tabiat merokok itu bukan satu tabiat normal. Okey. Denormalize. So 3 objektif utama kerana kita larang merokok di tempat awam. Okey. So kalau semua orang faham ni, then perokok tu harus beretika lah. Okey. Dia tidak boleh merokok di mana-mana ada kanak-kanak. So itu harus menjadi satu pegangan perokok lah sebagai perokok beretika. Ya, apabila Tuan bercerita tentang kanak-kanak, mereka mudah terpengaruh dengan budaya dan juga tabiat yang dipaparkan di hadapan mata mereka ataupun di persekitaran mereka. Ini kita nak kaitkan juga dengan persekitaran dan juga ada kempen Rumahku Bebas Asap Rokok serta Sekolah Bebas Asap Rokok. Ya. Ini adalah satu kempen yang dikira perlu dan juga penting serta signifikan. Bagaimana perihal tentang memberikan gambaran suasana bebas asap rokok di rumah dan juga di sekolah ini, Tuan? Tentang bahaya asap rokok tu, kajian menunjukkan lebih 60% tu tahu dan mendengar tentang kempen-kempen bahaya asap rokok. Bagaimanapun, oleh kerana tabiat merokok tu masih berlaku di tempat-tempat awam, termasuklah rumah dan pejabat, maka ini yang menjadikan tabiat tu biasa, normal. Itu yang menjadi cabaranlah. Ada juga kajian dilakukan dalam persekitaran rumah di mana ada perokok. Digunakan alat, dipasang alat untuk 2 minggu untuk mengukur pencemaran, kira termasuk asap lah. Mungkin ada pencemaran daripada dapur dan sebagainya, tapi ukuran tu digunakan sebagai satu standard untuk ukur pencemaran dalam rumah. Okey. Dan kajian tu menunjukkan di mana ada rumah-rumah yang ada perokok tu, angka pencemaran tu memang kita boleh nampak dia memuncak bila saja perokok tu menyalakan rokok. Dan kita nampak dia akan turun ke satu tahap yang rendah. So ini boleh kita tengok dalam kajian 2 minggu tu, kita boleh tengok dia punya puncak dan turun tu. Memang amat jelas lah. Dan juga pencemaran tu tidak mudah bersih dengan cepat. Dan keadaan tercemar tu melebihi kadar selamat. Oh, okey. Ya, pasal asap dalam ruang dalaman tidak hilang terus. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsi adalah asap rokok dalam paru-paru mengambil masa lebih daripada 8 jam untuk hilang. 8 jam jika perokok tu tak terus merokoklah, selepas merokok asap rokok dalam paru-paru mengambil 8 jam untuk hilang. So bermakna bila seseorang tu kata saya tidak merokok dalam rumah, tidak merokok dalam pejabat, tidak merokok dalam kereta, tiada makna kalau dia rokok, dia buang puntung, dia turun masuk dalam kereta ataupun dalam sekolah ataupun dalam rumah, dia masih lepaskan asap rokok dalam ruang. So kalau dia buat
setiap kali dia berulang benda ni, ruang dalaman tu memang penuhi dengan asap. Dan itu bau dia melekat. Bukan bau. Apa yang kita hidup adalah asap. Pasal benda itu keluar daripada hidung, asap. So itu yang saya katakan, ramai perokok tidak sedar bahawa bukan perokok tahu siapa merokok. Kerana amat mudah untuk bukan perokok untuk hidup asap rokok. So di mana saja sekolah ke pejabat ke di mana ada yang merokok, yang lain tahu siapa perokok. Ini juga menjadi punca di mana di pejabat walaupun sejak 1985 semua pejabat kerajaan dilarang merokok, tetapi masih ada pegawai-pegawai kanan menjadi perokok. Bermakna kalaulah semua pekerja tidak merokok semasa waktu kerja dalam pejabat 8 jam ke 12 jam, memang dia amat mudah untuk berhenti merokok. Dan masa pencen tu mungkin dia tidak merokok lah. Tetapi masih ada merokok, bermakna mereka merokok dalam tempat kerja. So itu menjadi satu cabaran. Dan negara-negara maju berjaya untuk kurangkan tabiat merokok adalah pematuhan, kadar pematuhan yang bagus. Mereka hindar daripada merokok di tempat-tempat larangan merokok. So itu sendiri membantu mereka untuk berhenti merokok. Dan jika kita penguasaan dan juga pematuhan sendiri kepada larangan-larangan merokok akan membantu mengurangkan tabiat merokok di negara ini. Dan juga tentang bahaya asap rokok ini disedari oleh isi rumah, isteri-isteri ataupun anak-anak boleh menggalakkan mereka sebenarnya secondary smoker lah. Bila ada orang merokok dalam rumah, penghuni lain menjadi secondary smoker ataupun dia tidur asap second smoke lah. So bahaya itu harus disedari, dan perkara ini harus dimulakan oleh ahli rumah keluarga. Contohnya macam adalah sepupu-sepupu yang berkongsi pengalaman mereka di mana bila berkahwin beliau bukan perokok tegar. Bila kahwin tu isteri suruh dia berhenti merokok. Tapi dia tak rasa apa-apa. Lepas tu bila ada anak tu, isteri suruh anak tu pujuk ayah dia berhenti merokok. So anak pun tulislah ayah berhenti merokok, dia letakkan dompet dia, tempat kerja dia. Lepas tu bila ada hari lahir tu, dia buat kek birthday tu, ditulis ayah tolong berhenti merokok. Masih dia tak rasa apa-apa. Mungkin ramai lain mungkin dengan itu cuba untuk berhenti merokok. Tapi sepupu saya ni tak rasa apa-apa. Sehinggalah satu hari dia tersedar. Tiap-tiap hari dia bangun pagi je, perkara pertama dia fikir adalah rokok. Dalam kotak ada berapa batang rokok, dekat mana nak beli rokok, dekat mana nak merokok. So barulah dia sedar, saya ni macam hamba pada rokok, saya kena berhenti merokok. So, punca untuk memulakan niat untuk berhenti merokok tu akan bermula macam-macam. Daripada pujukan, rayuan, gesahan, nasihat dan sebagainya. So, ini harus dilakukan oleh masyarakat, ahli keluarga, even rakan kerja, semua kena mainkan peranan supaya perokok boleh ada sokongan untuk kurangkan dan juga berhenti merokok. Kan? Perkara yang mudah adalah undang-undang larangan merokok. Ketua jabatan, ketua tempat kerja harus menjadi jugalah ejen untuk menggalakkan, lead by example lah. Itu kita kata kedaulatan undang-undang. Larangan merokok adalah undang-undang. So kita harus patuh, dan ini juga akan menjadi panduan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tengok larangan merokok, orang merokok, bas tak boleh merokok, driver merokok. So ini yang menjadikan satu punca menggagalkan kanak-kanak tidak ikut satu gaya hidup yang
dia belajar di sekolah. Okey, baik. Untuk secara ringkasnya, Tuan Syahni, pesanan ringkas kepada mereka yang ingin berniat berhenti merokok dan sebagainya secara ringkas, Tuan. Ya, nikotin dalam rokok hanya memerlukan 7 saat untuk sampai ke otak. Ya. So, dan juga nikotin merupakan satu bahan ketagihan paling sukar untuk hilangkan. Ya. Maka jangan mula. Dan kalau dah mula tu ingat mereka-mereka yang tersayang. Okey. So berusaha untuk berhenti merokok dan boleh pergi ke mana-mana klinik ataupun farmasi untuk mendapatkan perkhidmatan berhenti merokok. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan Syahni kerana bersama dengan kami. Jangan lupa Rumahku Bebas Asap Rokok, kempen yang dilaksanakan itu. Terima kasih Tuan Muhammad Syahni Abdullah, Penyelaras Kawalan Tembakau Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCAP bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama mengajak anda untuk berhenti merokok dan mengurangkan tabiat merokok.